Waktu sekarang pukul 5.46 petang, kita bersama dengan Dr. Daniel Zainal Abidin yang berkatakan atas tajuk tidak salah berbeza pendapat di Thailand 2264 dan Doktor, sementara kita menantikan panggilan seterusnya, mungkin Doktor ada nak memperluaskan lagi skop apa yang berkatakan. Terima kasih Zahari. Saya nak menambah sikitlah Zahari. Kadang-kadang yang menjadi punca kepada masalah ini ialah yang mengajar agama. Maafkan saya lah kena sebut demikian. Yang mengajar agama itu jadi punca. Oh, kita ada panggilan. Jawab dulu. Kita terima dulu panggilan. Hello. Hello. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di Thailand? Saya Ramli. Ramli. Daripada mana Cik Ramli? Saya dari balik pulau. Silakan bersama dengan Doktor. Saya nak tanya lah Datuk. Ya. Nak tanya lah Ustaz. Ya, tanya terus. Sila. Okey. Bercanggah pendapat. Ya. Memang dah berlaku banyak. Ya. Dan ada kebaikannya. Ya. Tetapi kenapa bercanggah pendapat dia jadi macam kita sembahyang. Jadi, maksud saya di sini, kenapa dah ada pendapat, tetapi di tak pakai pendapat yang mudah tu, di olah aluk macam dunia hari ni. Dekat Malaysia kita itu saja. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya ringkas, tapi saya nak cuba fahami dalam dua bentuk. Pertama ialah kenyataan kita berbeza pendapat. Mengapa tak ambil yang mudah itu? Sebenarnya kita bukan mengambil pendapat yang mudah. Itu kalimat yang kita hati-hati itu. Sebab pendapat dalam Islam, dia bukan mana lebih mudah mana lebih senang. Bukan begitu. Dia bukan begitu. Dia mesti berlapikkan nas. Hukum keluar kerana nas ataupun dalil. Dalil datang dari Quran dan sunnah. Sunnah itu kita sebutkan tadi yang kuat, yang sahih sebagainya. Itu melahirkan hukum. Hukum tidak datang secara mengejut ataupun spontan. Dia berlapikkan nas. Jadi kita mengambil pendapat yang ada nas, ada dalil. Kemudian tahap kedua, kita jika boleh mengambil pendapat nas yang lebih kuat. Itu bukan yang lebih senang. Bahaya tu. Bahaya tu yang lebih senang. Akhirnya agama Islam jadi agama mainan. Itu tak boleh. Dia mesti berdasarkan nas. Tapi di Malaysia Zahari, ramai kita beramal tanpa memahami nas. Tak faham. Kalau kita bertanya, mengapa you semayang letak tangan begitu? Mengapa? Dia tak mampu berikan nas. Mungkin dia kata, ustaz tu bagi tahu. Kerana ustaz, itu jawapan yang tak berapa mantap lah. Cuma oleh sebab ramai kita tak faham nas, sebab itu tak salah kita ikut sesuatu mazhab. Contoh di Malaysia, kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ialah satu pandangan, satu cara fikir, cara ibadah mengikut tafsiran Imam Syafi'i, berlapikkan nas. Itu penting. Imam Syafi'i bukan Rasul. Beliau mengeluarkan fatwa berdasarkan nas. Oleh sebab Imam Syafi'i memberikan pandangan berdasarkan nas, kita tak faham nas, kita pegang mazhab Syafi'i yang berlapikkan nas, tak larilah. Tak lari. Ada mazhab lain tapi di Malaysia. Tapi bagus kalau kita tingkatkan. Tapi saya nak ulangi, kita mengambil pendapat sebab nas, bukan sebab senang. Itu penting. Yang kedua yang nak saya tambah ialah akhlak. Akhlak Zahri. Berbeza pendapat, kita katakan tadi, tak salah berbeza pendapat. Ulama dahulu, umat Islam zaman Nabi, berbeza pendapat. Yang penting ketika berbeza pendapat ialah akhlak. Contoh, kita beradab, ada respect, ada hormat pada pandangan orang lain. Tidak mencerca pandangan orang lain. Apatah lagi jika ia suatu yang cabang. Saya nak sebut, saya rasa orang yang ajar agama kena kaji kitab ni.
Kitab ni saya sering sampai kepada anak-anak murid saya, iaitu Usul 20 karangan Imam Hasan Al-Banna. Ini tokoh ulama Islam. Saya sempat belajar di Mesir. Imam Hasan Al-Banna orang Mesir, tapi dia meninggal awal lah, insya-Allah. Dia tulis 20 usul. Dan jika kita faham 20 usul ini, kita faham beberapa pendekatan penting dalam beragama. Contoh dalam usul ke-8, apa beliau kata? Beliau kata, perselisihan pendapat dalam masalah ranting hukum fiqh tidak boleh menjadi sebab perpecahan dalam agama. Cantik. Zahari, cantik sungguh kan? Ini beliau tulis berdasarkan nas. Dia lahir usul tapi berlapikkan nas, Quran dan Sunnah. Maksudnya benda ranting, kita berbeza pendapat. Tak apa. It is okay. Tetapi jangan jadikan ia untuk kita berperang, bersengketa, berpecah. Itu saja. Contoh kita pergi semayang orang mazhab Hanafi. Cara dia semayang subuh tak ada kunut subuh. Tak apa. Kita kebetulan jadi makmum tu imam yang mazhab Hanafi. Tak ada kunut subuh. Kita tak payah kunut subuh. Tak payah serang dia, pukul dia. Sebab kita anggap alhamdulillah Imam Abu Hanifah pun ahli sunnah wal jamaah, ulama kabir, ulama besar. Itu maksudnya akhlak. Sebab itu berbeza pendapat dengan akhlak, Allah cantik. Tapi kalau tak ada akhlak, ya Allah, benda yang tak sepatut jadi isu pun jadi isu besar. Itu akhlak nak saya tambah di situ. Jadi bermakna kita harus bina yang terbaik lah. Yang terbaik. Dan nampaknya